Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Tuan-tuan rahimakumullah jami'an, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung balik pengajian kitab Zadul Ma'ad pada bab solat rawatib, sunan rawatib. Dan kita berhenti pada muka surat 435. Betul tak? 435 di perenggan yang kedua, atau perenggan yang pertama lah, iaitu solat ini. Dan kita pada kuliah lepas kita bincangkan bahawa menurut hadis Ibnu Umar, solat rawatib itu ada berapa rakaat? Ada berapa rakaat? 10 rakaat. Itu 2 sebelum subuh, 2 sebelum Zuhur, 2 selepas Zuhur, 2 selepas Maghrib, 2 selepas Isya. Dan perbincangan kita juga pada minggu lepas sekitar berkenaan dengan 4 rakaat sebelum Zuhur, yang di mana Ibn Qayyim seolah mengatakan bahawa 2 rakaat itu adalah rakaat, 4 rakaat itu adalah 4 rakaat berkenaan dengan tergelincirnya matahari. Maka dia katakan 4 kemudian 2. Namun di sana juga ada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan, kita akan jumpa bawah itu, Ummu Habibah, bahawa memang sabit juga daripada Ummu Habibah bahawa Nabi SAW mendirikan 4 rakaat sebelum Zuhur. Memang rawatib, maksudnya sunat qabliyah Zuhur itu 4 rakaat. Mari kita baca sini. Jadi perenggan yang ketiga itu Imam Muslim, betul tak? Meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Ummu Habibah, dari Ummu Habibah. Siapa Ummu Habibah? Si Nabi SAW, bahawa ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa salat pada sehari semalam sebanyak 12 rakaat, maka dibangunkan untuknya dengan sebab salat itu rumah di syurga. Hampir sama tak dengan hadis Ibnu Umar kata 10, hadis Ummu Habibah kata 12. An-Nasa'i dan At-Tirmidzi memberi tambahan 4 rakaat. Maksudnya At-Tirmidzi dengan Nasa'i dia berikan tambahan detail apakah 12 rakaat tersebut. Itu 4 rakaat sebelum Zuhur. Jadi solat rawatib ni antara 10 dan 12. Siapa nak ambil 10 pun boleh, siapa nak ambil 12 pun masih lagi dalam rawatib juga. 4 rakaat sebelum Zuhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah Maghrib, 2 rakaat sesudah Isya, 2 rakaat sebelum subuh. Hanya sahaja An-Nasa'i menyebutkan 2 rakaat sebelum Asar sebagai ganti 2 rakaat sesudah Isya. Tapi yang rajih lebih kuat lagi adalah lepas Isya' tadi ya. Dan riwayat ini dinyatakan sahih oleh At-Tirmidzi. Saya akan nyatakan oleh At-Tirmidzi, ini hadis hasan sahih. Ibnu Majah menyebutkan dari Aisyah secara marfu' sampai kepada Nabi SAW, barang siapa konsisten mengerjakan 2 rakaat salat sunat, maka Allah akan membangun untuknya rumah di syurga. 4 rakaat sebelum Zuhur, 2 rakaat sesudah Zuhur, 2 rakaat sesudah Maghrib, 2 rakaat sesudah Isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Nampak dia menguatkan lagi hadis yang sebelum ni. Kemudian beliau menyebut pula dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, sama seperti itu, hanya saja dikatakan 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum Zuhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat. Aku kira beliau mengatakan sebelum Asar. Nampak? Aku kira. Ini kita kata at-tahri. Ini kita kata para ulama hadis ni dia berjaga-jaga dalam dia melafazkan. Kalau dia rasa dia sangka, dia akan kata aku sangka, aku rasa sebelum Asar. Nampak tak? Maksudnya dia antara pasti dan tak pasti ya? 2 rakaat sesudah Maghrib, dan aku kira beliau mengatakan 2 rakaat sesudah Isya' yang terakhir. Tafsiran ini kemungkinan berasal dari perkataan sebahagian perawi, nampak?
Jadi kita katakan ini adalah tafsiran sebahagian perawi. Maksudnya perawi itu dia bawakan hadis yang ada 12 rakaat tadi, kemudian detail dia tu. Lepas tu perawi kata, aku sangka, aku kira. Macam kita lah, katakanlah, Ustaz, ada berapa rakaat sunat rawatib? 12. Tapi saya pasti tak pasti. Saya rasa yang 12 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh. Saya rasa. Itu para perawi hadis. Mereka ni ada sikap berhati-hati. Yang kedua dia sikap amanah. Kalau kita macam confirm dah cakap. Benda yang tak confirm pun macam confirm. Lepas tu buat fitnah, tukar. Buat fitnah. Sibuk yang pegang anjing tu rupanya Wahabi yang buat. Apa benda ni? Rupanya puak-puak dia yang buat. Contohnya, barakallahu fikum. Jadi kat sini tafsiran ini mungkin berasal dari perkataan sebahagian perawi yang disebutkan dalam hadis, kemungkinan pula berasal dari perkataan Nabi, wallahu a'lam. Ini kata Ibn Qayyim. Adapun 4 rakaat sebelum asar, tidak ada satu pun hadis sahih yang menerangkan beliau sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya kecuali hadis Asim bin Damrah dari Ali. Maksudnya ada 4 rakaat sebelum asar. Dan ini juga kalau kita buka kitab Syekh Umar Bazmul, itu Bughyatul Mutatawwi' fi Salatit Tatawwu'. Dan itu berkenaan dengan kumpulan solat-solat sunat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diterjemahkan dah. Cantik buku tu. Kita pernah ajar buku tu kat sini dulu, satu masa dahulu 3 tahun lepas. Disebut memang sabit dalam hadis bahawa adanya solat sunat qabliyah asar. Ada sunat qabliyah asar. Okey. Hadisnya apa? Sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam salat pada waktu siang sebanyak 16 rakaat. Beliau salat apabila matahari di arah ini sama seperti keadaannya dari arah ini. Maksudnya apa? Tergelincir sebelah sini dan tergelincir sebelah sini. Macam itulah, dua-dua sekali. Untuk salat zuhur sebanyak 4 rakaat. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam salat sebelum zuhur 4 rakaat. Sesudah zuhur 2 rakaat, dan sebelum asar 4 rakaat. Ada juga 4 rakaat. Cuma kita katakan 4 rakaat sebelum asar ni tak termasuk rawatib. Ini sunat biasa, sunat qabliyah biasa. Dalam faz lain dikatakan apabila matahari tergelincir dari arah ini seperti keadaannya dari arah ini saat salat asar, maka beliau salat 4 rakaat. Bila matahari tergelincir dari arah ini sebagaimana keadaan dari arah ini saat salat zuhur, maka beliau salat 4 rakaat. Beliau SAW salat sebelum zuhur 4 rakaat dan sesudahnya 2 rakaat. Sebelum asar 4 rakaat. Beliau memisahkan antara setiap 2 rakaat dengan salam. Ini pada kuliah depan ada orang tanya saya kan, Ustaz, kalau kuliah zuhur 4 rakaat, nak buat 4 rakaat terus ke buat 2-2? Kita katakan 2-2 berdasarkan hadis ini. Dan juga umumnya hadis Nabi SAW kata salatul lail wan nahar, solat siang dan malam itu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Itu sunnah dalam mengerjakan solat sunat. Ya. Dan dia kata beliau memisahkan antara setiap 2 rakaat dengan salam atas para malaikat yang didekatkan dan para pengikut mereka dari kaum mukminin dan muslimin. Aku Ibnu Qayyim, nampak kata Ibnu Qayyim, mendengar Syekhul Islam Ibn Taymiyah mengingkari hadis ini dan menolaknya. Beliau berkata ini adalah hadis maudhu', palsu. Sedangkan hadis ini sahih. Sedangkan hadis ini diterima juga. Sedangkan hadis ini diterima juga. Mari kita baca nota kaki 576 tu. Ada riwayat Ahmad, Tirmizi, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, kitab Iqamatus Salah, bab majaa fi sisam min tatawwu' bin nahar. At-Tirmizi berkata hadis hasan, dan benarlah apa yang beliau katakan. Apa yang Imam Tirmizi sebut itu benar. Beliau berkata pula Ishaq bin Rahawayh berkata sebaik-baik riwayat yang dinukil dari Nabi tentang salat tatawwu' sunat adalah hadis ini. 576. Mungkin Ibnu Qayyim ya, dia pun Ibnu Taymiyah juga boleh tersilap dalam menghukum hadis. Dia manusia biasa. Saya hebat Ibnu Taymiyah rahimahullah,
dia juga boleh tersilap. Kalau dia tersilap, apatah lagi ustaz biasa ni, lagilah beribu-ribu kesilapan. Betul kesilapan. Kalau ini Syekh Al-Arnaud yang buat. Arnaud, yes, Syekh Arnaud. Dan kalau kita buka Bubar Mazmul pun dia kata sahih. Apatah lagi ada hadis bawah tu 577 lagi sahih. Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi meriwayatkan dari hadis Ibnu Umar dari Nabi SAW bahawa beliau bersabda, semoga Allah merahmati seseorang yang salat sebelum asar 4 rakaat. 577 bawah tu hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Abu Daud dan sanadnya hasan dan dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban, dan ini juga disahihkan oleh Syekh Umar Bazmul. Syekh Umar Bazmul ni siapa? Anak murid Syalbani rahimahullah. Syekh Umar Bazmul ni dialah yang menjadi muqri kepada Syekh Rabi'. Dia dah syekh hebat lah. Tapi bila time kuliah, dialah tukang baca kitab dalam syekh kelas Syekh Rabi'. Lepas tu kita, walaupun dia dah doktor lah, syekh dan doktor. Jadi apa salahnya kalau kita suruh doktor jadi penterjemah kepada ustaz-ustaz, syekh-syekh besar ni. Jadi apa jadi seterusnya, para ulama berbeza pendapat dalam menyikapi hadis ini. Ibnu Hibban menganggapnya sahih, sementara ahli hadis lainnya cenderung menilai cacat. Ibnu Abi Hatim berkata, aku mendengar ayahku berkata, aku bertanya kepada Abu Walid At-Tayalisi tentang hadis Muhammad bin Muslim bin Al-Muthanna dari ayahnya dari Ibnu Umar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak ni para ulama salaf dahulu, dia tanya hadis dengan sanad-sanadnya sekali. Aku mendengar ayahku berkata, aku bertanya kepadanya Abu Walid At-Tayalisi tentang hadis Muhammad bin Muslim bin Al-Muthanna dari ayahnya dari Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ni hebat ulama hadis dulu. Semoga Allah merahmati seorang yang salat sebelum asar 4 rakaat. Maka beliau berkata, tinggalkanlah hadis ini. Aku berkata, sesungguhnya Abu Daud telah meriwayatkannya. Al-Walid berkata, Ibnu Umar telah berkata, aku menghafal dari Nabi SAW 10 rakaat pada sehari semalam. Sekiranya termasuk di antaranya, nescaya beliau akan menyebutnya. Nampak? Ini nampak sikap macam mana? Mungkin dia punya argument ni tak betul, tapi cara argument tu, faham tak? Cara argument dia apa? Dia pakai riwayat juga. Kalau kita nak argue something, kita pakai riwayat hadis. Sebab tu kita kata, bila seorang bawa hadis Nabi SAW, tak boleh seseorang nak lawan hadis tersebut, melainkan dia kena bawa hadis juga. Kalau saya katakan tak boleh buat binaan atas kubur, hadis Nabi SAW, hadis Ali dan macam-macam lagi hadis, dan seorang lagi kata, saya tak setuju Ustaz dengan Ustaz, bukankah kubur ni juga patut saya kata, mana hadis kamu? Kamu nak menentang satu pendapat yang didasarkan dengan hadis, kamu kena bawa hadis juga yang semisalnya, yang kata tak boleh buat macam tu. Contohnya, saya kata mudah je, kalau kita kata minum berdiri, Ustaz jangan minum berdiri, saya kata saya tak setuju, ada juga hadis Nabi minum berdiri. Nampak? Ini baru valid kita punya argument. Tapi kalau kau nak menentang hadis tersebut dengan semata-mata dengan pendapat fulan dan fulan, Ustaz fulan dan fulan, ni tak boleh. Maka ni perkara yang digeji dalam Islam. Sebab nanti kita akan termasuk dalam apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Ketahuilah, sesungguhnya tidak akan sempurna iman seseorang kamu sehingga telah menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai tempat tahkim, sebagai tempat kita berhukum. Nampak? Orang ni kemungkinan cara dia istimbat dia salah, tapi cara argument dia betul. Ini cara ulama-ulama kita dulu, dia argue. Dia kata, kalaulah para sahabat buat. Yang kedua, argument yang kedua, dia kata apa? Kalaulah betul, nescaya para sahabat dah buat, dah cakap. Ini argument kedua. Siapa ini yang cakap ni? Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim, ulama kita masalah. Lepas tu bila kita argue kat orang, kita kata, kenapa kita tak buat ni? Sebab para sahabat tak buat macam ni. Betul tak argument tu? Valid tak argument tu? Argument yang sangat valid, argument yang sama yang dibuat oleh para ulama kita dahulu. Maka bagi orang yang kata, dia puak-puak ni kalau sahabat tak buat ni, kita tak boleh buat. Itulah tak kurang lah. Aku nak pakai argument macam mana ulama dahulu buat argument tersebut. Kalau para sahabat tak buat, kita pun tak buat. Faham ke ni? Tak apalah, saya nak ikut sahabat. Saya nak di akhirat kelak, saya nak dibangkitkan bersama para sahabat. Kau nak dibangkitkan bersama dengan pembidah-bidah hasanah ni, bangkitkan. Nanti akhirat nanti grup bidah hasanah akhirat kelak. Tak apa. Sebab akhirat kelak kita akan yuhsyarun nas alam apa anta ma'aman
tuhib, kamu akan bersama dengan siapa yang kamu cinta. Saya cinta sahabat, kalau cinta dengan pembuat bid'ah hasanah, tak apalah. Saya tak kata awak sesat. Dia kata nanti ada satu grup akhirat kelak, grup bid'ah hasanah. Apa ramai-ramai tu? Ni lah grup bid'ah hasanah kat dunia dulu. Yang ni grup mana? Grup sahabat. Wallahu a'lam bissawab. Akan tetapi alasan ini tidak bisa dijadikan landasan. Nampak tak? Akan tetapi alasan ini tidak bisa dijadikan landasan untuk mengkritik hadis tersebut. Sebab Ibnu Umar hanya mengkhabarkan apa yang dia ketahui daripada Nabi SAW dan tidak mengkhabarkan yang lain. Sebab tu kita kata ini satu lagi kaedah dalam ahli sunnah, iaitu kita tak buat hukum berdasarkan satu hadis. Kita mengumpulkan banyak hadis dalam satu isu, kemudian baru kita buat kesimpulan. Ini siapa datang ke Ustaz Adli dah bagi tahu dah bab ni, iaitu kaedah tata cara mengambil ilmu, tata cara ahli sunnah. Pertama ambil hadis, nampak cara argument dia, ada hadis tak? Yang kedua, tata cara dalam mengambil ilmu ialah kita kena faham ikut kefahaman sahabat. Nampak dua tadi, para sahabat tak buat macam tu. Yang ketiga, apa yang kurang dalam bab yang ketiga? Sebab dia tak mengumpulkan semua hadis dalam isu tersebut. Jadi kita katakan cara ketiga, kita kena kumpulkan ke semua hadis dalam isu tersebut, baru kita boleh membuat satu kesimpulan. Nampak cantik? Dalam satu perenggan ni dah ada dah tata cara mengambil ilmu. Ini tata cara ahli sunnah. Tata cara ahli bid'ah, dia ambil satu hadis kemudian dia hukum semua berdasarkan satu hadis tu je. Dia umumkan hadis tersebut pada semua isu. Innallah, sesungguhnya Allah Ta'ala suka berselawat. Dia ambil umum, suka berselawat. Selawat lah macam mana? Terlompat ke, terlentang ke, tertonggeng ke, sunnah. Sebab Nabi suruh selawat. Nampak tak? Itu cara ahli bid'ah. Dia ambil satu hadis umum, dia buat semua kaedah berdasarkan satu hadis umum sahaja. Tak, ahli sunnah, dia kumpulkan semua hadis, dia letak satu bab, kemudian kita buat satu kesimpulan. Faham tak ni? Jadi janganlah baru baca satu kitab dan jadi mufti. Satu lagi, kita baca Zadul Ma'ad, jangan jadi mufti. Baru baca Zadul Ma'ad, baru baca bab ni, katalah terus jadi mufti wilayah, keluarkan hukum-hukum hakam, macam mufti. Jangan kata aku dan aku, bagi pendapat aku lah. Tak. Kalau kita nak nukil dengan kita kata wallahu a'lam, Ibnu Qayyim sebut dalam kitab dia Zadul Ma'ad macam ni hukum dia. Kan senang. Ini bukan aku pada pendapat aku lah. Jangan. Siapa kita nak nisbahkan pendapat pada kita sini? Kita tahu ke semua tafsir? Seperti Mujahid, anak murid Ibn Abbas. Aku baca kitab tafsir Ibn Kathir, aku baca Quran 3 round dengan Ibn Abbas, dan aku berhenti pada setiap perkataan dan aku tengok tafsirannya. Kita macam tu ke? Tak. Kalau tak macam tu, jangan jadi kehebatan mufti yang hebat, Mufti Al-Fisbuki. Mengenai 2 rakaat sebelum maghrib. Selesai tak masalah tu. Jadi ada 4 rakaat. Cuma para ulama tak masukkan di dalam ar-rawatib yang 10 tu ataupun yang 12 tu. Jadi solat sunat yang digalakkan juga. 2 rakaat pun tak apa tadi saya sebut. 2 rakaat pun tak apa. Kalau 2 rakaat maka dia ambil umum hadis. Tidaklah di antara azan dan iqamah itu padanya ada 2 rakaat. Okey, tengok sini bawah ni. Mengenai 2 rakaat sebelum maghrib, tak pernah dinukil bahawa beliau SAW mengerjakannya. Namun dinukil melalui jalur sahih bahawa beliau SAW menyetujui. Ini kita kata sunnah fi'liyah tak ada, tapi sunnah takririyah ada. Ingat tak? Sunnah fi'liyah tak ada. Sunnah fi'liyah maksud perbuatan Nabi sendiri, tapi Nabi mengikrarkan perbuatan tersebut. Maksud Nabi menyetujui. Ini dia panggil sunnah takririyah. Ini panggil sunnah takririyah. Ada sunnah, ada hadis al-qauli, ada hadis ucapan, ada hadis perbuatan, ada hadis takrir, iqrar. Maksudnya Nabi melihat dan Nabi menyetujui perbuatan tersebut dan Nabi tidak ingkar. Maksudnya itu sunnah takririyah. Baru dah jadi sunnah. Mesti ada 3 ni. Kalau tak ada iqrar dari Nabi SAW, macam mana kamu nak declare dia sunnah? Kalau tak ada endorsement daripada Nabi SAW, macam mana nak jadi sunnah? Itu banyak ahli sufi dan tasawuf bermimpi full sekian dan sekian, beramalkan sekian dan sekian. Kemudian kita katakan amalan tak dalam sunnah Nabi. Dia kata tak apa, Nabi tak
Nabi tak halang, Nabi tak larang. Macam mana kamu tahu dia tak menjadi sunnah? Sunnah mesti satu daripada tiga tadi. Sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah, sunnah takririyah. Nak masukkan tu kat mana? Nak kata dia sunnah? Faham maksud saya ni? Faham tak isu dia saya bawa? Faham Maksudnya dia mimpi buat satu amalan. Bertapa di gua Gunung Jerai selama 40 hari 40 malam. Di iklan sekejap, tak jumpa handphone. Ni masalah. Biasa macam mak saya kat tu. Mana handphone ni? Bag tu macam-macam mana. Sunnah takririyah. Jadi kita kata contohnya di mimpi, Pak dia kata bertapalah kamu di gua Gunung Jerai 40 hari 40 malam. Rasulullah suruh bertapa. Kita kata ini bukan sunnah takririyah, bukan sunnah fi'liyah, bukan sunnah qauliyah. Dia sunnah bertapa dalam gua, tak masuk dalam sunnah pun. Jadi bukan sunnah. Tapi dia kata tidak, bagi seorang yang suluk, seorang yang untuk mencari Tuhannya perlu melalui proses suluk. Dia suluk mana ni? Tentang daripada mana? Ini bukan daripada sunnah Nabi SAW. Beliau SAW melihat mereka mengerjakannya namun tidak memerintahkan dan tidak perlu melarang. Tidak memerintahkan dan tidak juga melarang. Macam wanita pergi ke masjid, Nabi tak perintahkan dan Nabi tak larang. Nabi tak perintahkan wanita pergi masjid, tapi Nabi juga tak larang. Dalam hadis sahihain dari Abdullah Al-Muzani daripada Nabi SAW, bahawa beliau bersabda, Salatlah kalian sebelum maghrib. Salatlah kalian sebelum maghrib. Pada kali ketiga beliau bersabda, bagi siapa yang mahu, bagi siapa yang nak. Dan siapa yang nak, solatlah. Tapi janganlah qamat cepat sangat. Satu lagi, mentang-mentang Nabi kata macam ni, ada setengah-setengah surau di sebuah daerah di Kuala Lumpur ini, lepas azan 2-3 minit terus nak qamat. Ini juga tak sunnah. Azan untuk memberi orang peringatan tentang waktu solat dah masuk. Jadi beri mereka masa untuk mempersiapkan diri, supaya mereka boleh berwuduk. Siapa buang yang besar, boleh buang yang besar. Siapa boleh makan, boleh habiskan makanan. Siapa ada urusan, boleh cepatkan habis. Tapi kalau dah azan, terus iqamat, maka yang depan-depan lah tu, yang tua-tua yang depan, tak maaf sebut lah. Yang tua-tua semua dah pencen, jadi diorang datang awal masjid. Yang muda-muda banyak urusan, anak lagi ambil anak sekolah, apa semua macam-macam urusan. Jadi mereka pasti kata lambat. Kalau tengok masjid, itu trend dia. Kita tengok masjid. Yang sah depan sekali memang yang orang yang umurnya telah agak lanjut, sebab dia dah pencen. Jadi setengah jam sebelum zuhur dah datang lah. Macam masjid rumah saya tu, Masya Allah, baguslah. Nabi SAW datang awal ke masjid. Nabi SAW hadis sahih, Nabi kata siapa yang masuk ke masjid menunggu salat, maka dia di dalam salat walaupun dia tak salat, sehingga dia keluar dari masjid. Ini kalau dia setengah jam dia datang masuk awal masjid, dia duduk dalam masjid, dia salat 2 rakaat, kemudian dia duduk je, maka dalam setengah jam itu dianggap dia sebagai bersalat. Maka itu salat tahbisu, kata Nabi SAW. Bagus. Tapi pada masa yang sama juga, janganlah daripada azan terus nak qamat je. Tunggu dulu, bagi orang selesai urusan, walaupun tak ada salat sunat qabliyah pada waktu tersebut. Bahawasanya keduanya adalah mustahab, disukai dan dianjurkan untuk dikerjakan, namun tidak termasuk sunat rawatib seperti sunat-sunat rawatib yang lainnya. Selesai masalah. Jadi kesimpulannya 10 ataupun 12. Dan kalau nak buat 4 sebelum asar pun boleh, nak buat 2 sebelum maghrib pun boleh. 2 sebelum isyak, Ustaz, macam mana? 2 sebelum isyak macam mana? Ini termasuk saya kata tadi, hadis umum. Jadi tidaklah di antara azan dan iqamah, tidaklah di antara bainal adhanain salah, tidaklah di antara 2 azan itu ada padanya as-salah. Apa dunia lafaz dia? Al-adhanain. Contohnya hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani daripada Abi Musa
Iaitu kata para sahabat, kata Abi Musa berkata, kanu ghairuhum annahum kanu yuwadhibuna. Wadhaba yuwadhibu. Yuwadhibuna alaihima ayyus salah bainal adhanain. Hadis ini Ibnu Hajar kata riwayatnya kuat. Afwan, tolong perlahankan handphone anda. Jadi hadis Ibnu Hajar ni kata apa? Daripada Abi Darda, daripada Ubay bin Ka'ab, daripada Sa'ad bin Waqqas, daripada Abdurrahman bin Auf, daripada Abi Musa al-Asy'ari. Maksudnya para sahabat semua ni. Dia kata apa? Para sahabat biasa melakukan setiap kali antara azan dan iqamah itu salat sunat. Atas dasar ini mazhab Syafi'i mengambil disunnahkan juga kita mendirikan 2 rakaat selepas antara azan dan iqamah, walaupun tak termasuk dalam sunat rawatib. Faham tak? Selesai masalah ni. Yes. Kalau solat contohnya di akhirat tu, contohnya dah lepas dah lah azan iqamah tu. Contohnya azan pukul 1, azan asar pukul 4.30 kan. Kita nak semayang dalam pukul 6.30 macam tu dah. Oh, maksudnya kalau kita semayang sendirian, adakah qabliyah? Ada qabliyah juga. Cuma rajin tak rajinnya. Kalau saya tak rajin, masa declare awal lah. Kalau lambat kalau tak buat qabliyah. Tapi ayah saya, orang tua biasanya, mak saya kadang-kadang walaupun lewat, dia buat qabliyah juga. Kalau dia semayang subuh 6.30 pun dia qabliyah juga. Sebab dia antara azan dan iqamah. Azan dan iqamah. Kalau kita semayang kat rumah, ada iqamah belum? Mana ada kan? Kita iqamah sendiri. Jadi belum iqamah lagi lah. Solat qabliyah Itu kita iqamah lah. Nampak tak? Faham? Jadi macam tu juga. Hatta Nabi SAW buat macam tu. Hatta Nabi SAW buat macam tu. Kalau kita terlambat ke apa, kita azan dan kita iqamah sendiri-sendiri. Saya nak tanya pasal sunat tasbih. Kalau malam biasa dia 2. Tapi ada yang tempat saya belajar, dia buat kalau siang 4 sekaligus. Okey boleh tak? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kan? Wallahu a'lam bis-shawab. Wallahu a'lam bis-shawab. Saya tak tahu. Saya tak dapat kepastian. Tapi kalau saya tanya saya buat dua-dua lah. Biasa dua-dua lah. Wallahu a'lam bis-shawab. Kena bawa dalil lah. Kena bawakan dalil. Kalau ada, kita terima lah. Kalau tak ada, tak terima lah. Ya, ada dalilnya. Ada hujahnya. Ada hadis Nabi SAW 3, 5, 7, 9 Nabi pernah buat. Yes. Nabi pernah buat 3 sekaligus, 5 sekaligus, 7 sekaligus, 9 sekaligus. Dengan duduk pada tahiyat awal pada rakaat ke-8 dan salam pada rakaat ke-9. Kalau 7 rakaat, tahiyat awal pada rakaat ke-6 dan tahiyat akhir pada rakaat ke-7. Kalau 5, tahiyat awal pada rakaat ke-4 dan tahiyat akhir rakaat ke-5. Kalau 3, tak ada tahiyat awal, terus je tahiyat akhir dan tak ada tahiyat awal. Itu dalam kitab yang saya sebut tadi lah, kitab Syekh Umar Bazmul tu. Wallahu a'lam bis-shawab. Saya tak tahu, saya baca 1-2 kitab je. Saya berdasarkan apa yang saya bagi tahulah. Okey. Beliau SAW mengerjakan sebahagian besar solat sunat di rumahnya. Ini saya sebut pada kuliah lepas. Ada haji tanya mana yang afdalnya. Kita kata yang afdal solat sunat di rumah. Jadi kalau sunat ba'diyah tu patutnya kita balik rumah, kita sembahyang kat rumah. Contohnya ba'diyah Isyak, sembahyang di rumah. Nak buat kerja lain nak tengok cerita ramah pukul 9. Tak sempat, sekarang pukul 10 sekarang. Maka tak sempat. Wallahu a'lam bis-shawab. Tapi kita kata sunnahnya di rumah. Syekh Utsaimin rahimahullah pernah dia komen kepada ada orang yang beralasan, kata ustaz, kata syekh, kalau kat rumah dah malas nak buat. Saya kata, dia kata patutnya kamu dekat rumah lah kamu kena berusaha kan. Nabi SAW kata dalam hadis yang sahih, la taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumah kamu seperti kubur. Jadi tidak dibaca padanya Al-Quran dan tidak didirikan salat. Nampak? Yang kedua, kata Syekh Abdul As-Sabil dalam kitab tersebut, dia kata dalam syarah Zadul Ma'ad, dia kata ini adalah sunnah yang patut kita ajar pada anak-anak kita. Sebab kita orang lelaki dah pergi masjid dah, maka dia balik rumah dia sembahyang sunat. Dia tak perlu direct terus sembahyang, kira-kira lepas sunat. Bila lepas Isyak tu boleh juga. Nama ba'diyah selepas Isyak. Seeloknya sebelum waktu habisnya waktu ittirari, waktu yang
waktu yang afdal. Waktu afdal isyak mazhab Syafi'i ialah waktu setengah malam. Mazhab lain mengatakan bahawa waktu setengah malam isyak dah habis dah. Dan ulama hadis, sebagai ulama hadis Syekh Albani rahimahullah memandang ambil pendapat tersebut, iaitu isyak tu hanya setengah malam. Lepas setengah malam isyak dah habis. Berdasarkan hadis Sahih Bukhari dan lain-lain, iaitu malaikat datang kan sehingga pada setengah malam dan nanti dalam waktu isyak. Dan mazhab Syafi'i mengatakan waktu isyak tu hingga subuh. Tu orang kita kadang-kadang, ustaz, kalau saya bangun isyak pukul 4 tu saya tahajud terus, boleh tak? Baguslah kamu tahajud tu, tapi isyak kamu pukul 4 je tak bagus. Okey. Saya isyak pukul 4. Isyak kamu pukul 4, tahajud kamu bagus, tapi isyak pukul 4 tak bagus. Jadi kita kena cakap macam tu. Melewatkan solat. Boleh definisi setengah malam. Setengah malam kira setengah lah. Kalau isyak malam masuk waktu bila? Isyak tu waktu malam. Maghrib ke isyak? Kita biasa cakap pukul 12 malam. Tak semestinya. Tak semestinya 12 malam. Tapi setengah malam lah. Malam itu ialah ketika matahari betul-betul tenggelam. Itu isyak lah. Maghrib matahari tak tenggelam habis lagi. Matahari dah tenggelam tapi masih lagi ada cahaya tu lagi. Maksudnya dah gelap betul, kita kira malam. Maka kita tahu waktu isyak, dia kata 8 sekarang 8.10 minit. Jadi subuh pukul 5.40. Jadi kita kira lah 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 9 jam 5-10 minit 9 jam 30 minit. Jadi bagi 2 4 jam 15 minit. Jadi kira lah 4 jam 9, 10, 11, 12 12, 10 tambah 15 minit lagi 12 setengah. Dah 12.25 dah habis waktu isyak. Apa dia? Betul tu? Kenapa? Jadi nak hati-hati sebelum betul-betul setengah malam lah. Pukul 12 dah sembahyang, dah solat dah. Ataupun 11.30 pukul 12. Okey, itu waktu. Sebagai ulama kata tak, dia kata itu waktu yang afdal. Ada pun waktu selepas tu waktu itirari. Waktu itirari itu dia buat sah juga, tapi cuma dia berdosa kerana luar pada waktu yang sepatutnya dia buat. Sah lagi. Pasal dia masih lagi sah. Tapi daripada waktu yang dia berdosa kalau dia lakukannya waktu lambat. Macam sembahyang asar lah. Sembahyang asar ketika isfirarus syams, ketika matahari dah kuning. Walaupun memang sah salat tersebut, tapi dia solat yang tak bagus. Solat munafik. Solat orang munafik. Okey, itu sebahagiannya. Jadi solat sunat di rumah, kesimpulan dia. Apa-apa solat sunat, solat di rumah. Solat sunat witir, solat sunat wuduk, solat sunat apa lagi? Tahajud, ba'diyah terutama sekali. Kita lakukan di rumah. Huraiannya, beliau SAW biasa mengerjakan sebahagian besar solat-solat sunat di rumahnya. Demikian pula dengan solat-solat sunat tanpa sebab. Solat sunat tanpa sebab, terutama sekali solat sunat maghrib. Nampak? Di mana tak pernah dinukil bahawa beliau SAW mengerjakan di masjid. Kemungkinan pada zaman Nabi kuliah itu bukan lepas maghrib kot. Kemungkinan pada zaman Nabi tak biasa buat kuliah lepas maghrib. Jangan sebab rumah Nabi sebelah lah satu. Satu sebab rumah Nabi sebelah. Yang kedua mungkin tak ada kuliah lepas maghrib. Jadi Nabi buat dekat rumah. Para sahabat buat kuliah biasa waktu bila? Pagi, lepas asar. Contohnya. Tapi kita kata itu masalah, itu tak ada nas padanya menetapkan waktu bila nak buat kuliah. Bahkan Abu Hurairah juga sabit daripadanya dia buat kuliah lepas Isyak. Yang waktu Nabi kata makruh untuk kita berkata-kata, beromong-omong, berbual, mengobrol-ngobrol selepas Isyak. Itu tak digalakkan. Namun untuk berbincang masalah fiqh, masalah agama, mesyuarat atau untuk masalah yang ada masalah padanya, dibenarkan. Berdasarkan hadis Sahih Bukhari, as-sahr ba'da al-isya, itu dibenarkan. Nabi SAW pernah mengajar pada hadis Ummah Habibah. Nabi SAW pernah sebut hadis kan, wailul lil arab min syarrin qad iqtarab. Celaka bagi orang Arab, sesungguhnya telah dekatlah baginya kejahatan. Iaitu faqad futihal, telah terbuka bagi Ya'juj dan Ma'juj itu macam ni. Seperti ini. Kali kata isteri Nabi, adakah maksudnya tak ada kebaikan seperti Rasulullah? Yes. Dia kata tak ada orang baik pada zaman Rasulullah. Ada orang baik tapi kejahatan itu banyak sangat dan baik itu terlampau sedikit.
Itu hadis Sahih Bukhari. Dalil bahawa Nabi ajar hadis itu lepas Isyak. Dalil bahawa lepas Isyak boleh mengajar juga. Itu hadis Sahih Bukhari. Jadi kat sini dia kata barakallahu fikum, solat sunat di rumah. Solat sunat di rumah afdal. Jadi kalau Isyak lepas kuliah, contohnya kita baliklah rumah, kita sembahyang di rumah. Namun bukanlah ada halangan sembahyang kat masjid. Bukan kita kata tak boleh sembahyang masjid, kan? Itu tak ada masalah sembahyang juga di masjid. Namun sunnahnya yang afdal. Bila sebut sekali masalah afdal, bukan sekadar tak boleh. Boleh, tapi masalahnya afdal. Sebab pada salaf dulu sebagainya macam marah bagi orang yang sentiasa melazimi solat sunat di masjid. Setengah orang nak tahajud pun dia pergi masjid juga. Tahajud di rumah lagi afdal. Kecuali bulan-bulan Ramadan je. Lepas tu kita tahajud di masjid berjamaatan afdal, sunnah pada bulan-bulan Ramadan. Luar Ramadan sekali-sekala boleh. Lepas tu kalau luar Ramadan tak ada orang buat tiap-tiap malam tahajud, ada tak? Dia kita buat qiyamul lail tiap-tiap malam, afdal tak? Tak ada siapa yang buat macam tu. Dia kata kenapa tak buat macam tu? Jangan jawab Nabi tak buat. Pandai pula Nabi tak buat. Tapi kalau kat Mekah Ustaz, kat Mekah kita sembahyang kat masjid. Kat Mekah sembahyang masjid sebab hotel tu sempit untuk kita salat. Tapi kalau masjid kita besar, kita ambil suit yang mahal punya tu, saya sembahyang kat bilik. So apa ya? Bila Nabi sebut sembahyang di masjid itu, sembahyang yang kelebihan ni ialah sembahyang fardu. Nabi SAW sembahyang sunat dekat mana? Rumah. Rumah ni sebelah je, bukan susah benar nak sembahyang kat masjid. Jadi ganjaran 1000 rakaat itu adalah solat fardu. Ganjaran 1000 itu solat fardu. Orang silap faham masalah ni. Bila orang pergi umrah, orang selalu sebut, weh, ni bagus main sini 1000 rakaat. Solat fardu. Sebab solat sunat Nabi sembahyang di rumah. Ada siapa tak puas hati? Saya kata kalau ada masalah yang berhajat, contohnya memang Tok Bilal tu memang tak dah nasihat dah, tapi dia nak buat cepat juga. Tak nasihat dah, muazzin dah saya imam, tunggulah 15 minit, 10 minit. Tak juga, saya nak cepat. Tapi nak buat macam mana? Hak dia pertama dia imam dilantik oleh ulil amri pemerintah. Yang kedua, azan kan salat itu, iqamah itu hak imam, bukan hak makmum. Bagi lantak dia lah, tapi salah dia lah, dia tak ikut sunnah Nabi SAW. Tapi kita katakan kalau memang macam tu perangai dia masjid tersebut, terpaksalah kita pergi awal semayang kat sana. Tak dapatlah sunat di rumah tu. Nanti bahkan kita akan tengok nanti Nabi siap boleh baring lagi lepas azan subuh, sebentar nak tunggu iqamah tu. Takkan baring 2 minit tunggu baring. Itu ke baring namanya? Itu gaya baring. Baring mesti baring betul, maknanya dia berehat. Takkan nak dapat sunnah? Okey, dapat sunnah. Itu bukan. Itu bukan sunnah. Itu main-main dengan sunnah. Nanti kita akan jawab sikit lagi. Bukan jauh sangat, dekat lagi. Imam Ahmad berkata dalam hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, Ahmad berkata dalam riwayat Hanbal, sunnah adalah seseorang mengerjakan 2 rakaat sesudah maghrib di rumahnya. Demikian diriwayatkan oleh dari beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sa'ib berkata, sungguhnya aku melihat manusia pada zaman Umar bin Al-Khattab, setelah selesai solat maghrib, maka mereka pulang semuanya hingga tidak tersisa pun seorang di masjid. Seakan mereka tidak mengerjakan solat sunat selepas sudah maghrib hingga kembali kepada keluarga masing-masing. Demikian kutipan perkataan Imam Ahmad. Apabila seorang salat di 2 rakaat di masjid, apakah hal itu telah mencukupi baginya dan dianggap sebagai solat sunat sesudah maghrib? Dalam hal ini terjadi perbezaan pandangan daripada beliau. Imam Ahmad dinukil oleh anaknya Abdullah bin Ahmad bahawa beliau berkata, sampai berita kepadaku daripada seseorang, seraya beliau menyebutkan nama orang tersebut, bahawa dia berkata, apabila seorang salat 2 rakaat sudah maghrib di masjid, maka hal itu tidak mencukupi baginya. Ini mazhab sebahagian qaul daripada Imam Ahmad mengatakan bahawa tak boleh sembahyang sunat ba'diyah di rumah, di masjid, di masjid. Tapi kita kata pendapat ini, pendapat Imam Ahmad yang sahihnya boleh, sah juga, dapat juga pahala sunat ba'diyah di. Cuma dia tertinggal yang aula, yang lebih afdal, iaitu buat di rumah. Beliau berkata, alangkah bagusnya perkataan laki-laki ini, alangkah tepat kesimpulannya. Abu Hafs berkata, alasannya bahawa Nabi SAW memerintahkan mengerjakan salat ini di rumah.
Al-Marwazi berkata, Abu Ishaq Al-Marwazi, barang siapa solat 2 rakaat sudah maghrib di masjid, nescaya ia telah berbuat maksiat. Masya Allah. Oh, keras. Nampak? Ini nampak, ini salaf. Dan nampak tak ikut sunnah Nabi dia terus kata maksiat. Ini bukan sunnah lah, ini punah. Dia kata sunnah lagi. Yang punah tu dia declare sunnah pula. Bila kita kata ini punah, dia marah kita pula macam-macam. Tak sayang Nabi lah. Yang kita duduk ngaji tak minggu ni benda tak sayang Nabi. Berapa banyak sallallahu alaihi wasallam dah kita sebut hari ni. Tak apa pakai gendang pun. Banyak dah Nabi SAW. Tanpa memerlukan gendang pun kita boleh berselawat dengan banyak. Barang siapa solat 2 rakaat sudah maghrib di masjid, saya telah berbuat maksiat. Beliau Imam Ahmad berkata, aku tak tahu hal ini. Aku tak tahu. Lepas ni nampak, dia tak kata sesat Marwazi. Nampak? Ni tu adab. Ni tu adab di kalangan para ulama. Adab di kalangan ulama. Dia tahu fatwa tu tak betul, tapi dia kata aku tak tahu bab ni. Nampaklah. Saya tak tahu. Wallahu a'lam, saya tak tahu. Ini adab ta'addub ma'al ulama. Kita tahu dia ulama besar, tapi kadang-kadang kata-kata dia keras, ataupun kata-katanya kata-kata kasar. Kita kata ini ulama ni keras, ini khawarij, siapa macam-macam. Ini jalur keras, salafi jalur keras. Kurang adab bersama ulama. Engkau siapa nak kata dia tu jalur keras? Dia tu ulama hadis dan dia anggap sebagai muhaddis di negeri tersebut. Kau sedap ceramah dekat Malaysia ni, kau kata dia tu khawarij, kau kata dia jalur keras, kau kata dia fulan dan fulan memegang bendera khawarij di Malaysia. La haula wala quwata di Saudi. La haula wala quwata illa billah. Jangan senang-senang. Doktor di Universiti Malaysia ni apalah sangat dengan masyaikh-masyaikh di sana yang menghafal ribuan ratusan hadis, yang faham nama-nama rijal. Itu tak ada kena mengena antara hidup dan mati, saya sebut je. Aku tak tahu hal ini, nampak? Aku tak tahu. Aku berkata kepada dia, daripada Abu Thawr berkata, dia berkata aku berbuat maksiat. Mazhab Abu Thawr. Ini mazhab yang hilang juga, mazhab Abu Thawr. Mazhab ni banyak, bukan 4 je. Mazhab ada banyak pada zaman salaf dahulu. Banyak ulama kan. Cuma sebahagiannya tak cukup anak murid, tak tersebar. Anak murid tak rajin tulis kitab, anak murid tak sebarkan. Kalau zaman sekarang lah, orang ada mesti dah tersebar YouTube dia orang. Saya pasti tersebar YouTube dia orang. Kalau dia berada zaman moden ini, dia berbuat maksiat. Beliau berkata, barangkali beliau berpegang kepada sabda Nabi SAW, kerjakanlah di rumah-rumah kamu. Nampak? Barangkali. Nampak? Adab lagi, Masya Allah. Adab lagi. Imam Ahmad cover lagi Abu Thawr punya pendapat. Nampak? Barangkali beliau mengatakan. Abu Hafs berkata, alasannya apabila seorang solat fardu di rumah dan meninggalkan masjid, nescaya mencukupi baginya. Demikian juga halnya dengan solat sunat. Alasan dia kata apa? Kalau orang tu solat fardu kat rumah, sah tak solat dia? Kan? Alasannya apabila seorang fardu di rumah dan meninggalkan masjid, solatnya sah. Begitu juga sebaliknya. Solat sunat patutnya buat dekat rumah, tapi dia buat dekat masjid. Maka sah tak? Sah lah. Itu part dia punya otak dia tu laju tu. Kalau kita apa Ustaz cakap ni? Ni mantik dia faham. Kalau ini boleh macam ni, maka ini pun boleh. Itu zain fardu. Yang lebih afdal buat dekat masjid. Yang berdosa kalau buat dekat rumah tanpa uzur. Tapi ada faham kalau solat sunat lebihlah dibenarkan sebegitu. Sekian perkataan beliau. Akan tapi bukan ini alasan Imam Ahmad berpendapat seperti itu. Bahkan menurutnya solat-solat sunat tidak dipersyaratkan baginya tempat tertentu dan tidak pula jamaah. Solat sunat yang Nabi tak buat jamaah, tak payah nak buat jamaah. Lepas tu ada tak orang buat sunat qabliyah berjamaah? Saya tanya sekarang ni, ada tak orang buat sunat qabliyah berjamaah? Kenapa orang tak buat? Kalau Nabi tak buat. Pandai bagi jawapan. Jadi lepas ni kalau kita nak kena ke orang tu, kita kata, Imam, kenapa buat benda ni? Nabi tak buat ni. Nabi tak buat seperti ni, tak seperti ni, kita tak boleh buat. Lepas dia azan, kita, Imam, jom sembahyang jemaah qabliyah tu. Imam jadi imam saya. Dapat 27 kali ganda. Saja je kena ganda.
Saya kena 27 hari tahu solat fardu saja je kena ganda, 27 kali ganda. Bukan Nabi SAW kata solat seorang bersama dengan seorang lebih disukai daripada solat bersama kan? Solat seorang lelaki bersama 2 orang lebih disukai daripada solat 2 orang. Solat seorang bersama 3 orang lelaki lebih disukai daripada solat 3 orang. Bagi imam tu hadis lagi. Mesti dia jam. Dia nak bagi alasan apa nak buatnya. Nak cakap tak, Nabi tak buat kan, dia dah bagi tahu alasan tadi. Mesti dia kata Nabi tak buat benda ni. Alhamdulillah, imam dah sependapat dengan saya bahawa Nabi tak buat. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Solat hajat laisa minas sunnah. Berjamaah laisa minas sunnah. Itu declare awal. Tu terang, ni home stadium, home ground. Kita boleh declare. Kalau kat masjid saya pusing-pusing lagi. Ini kat sini Ustaz Taklim saya katakan, saksikanlah wahai tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bahawa solat sunat, solat hajat berjamaah tidak di dalam, bukan daripada sunnah Nabi SAW. Full stop. Seorang itu kita kata masih lagi ada ruang lagi membincangkan di kalangan ulama. Contohnya kita ada sesuatu, kita buat 2 rakaat solat. Kerana ada hadis Nabi SAW bila datang suatu urusan, maka Nabi akan sujud akan rukuk dengan 2 rakaat. Maksudnya akan solat 2 rakaat. Bila ada urusan, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, datang berita bahawa abangnya telah meninggal, daripada naik Bilal ke Abu Hurairah, salah seorang lah antara Bilal atau Abu Hurairah, dia naik kenderaan, lepas dia dengar berita abang dia meninggal, terus turun dan solat 2 rakaat. Bila ada urusan, yalah kita nak mengadu, siapa mengadu kepada Allah, kita solat 2 rakaat. Tapi tak dinamakan solat hajat dengan rakaat pertama baca kuliah 3 kali, baca qul Allah 3 kali, lepas tu pada rakaat terakhir sujud lama sikit dan niat something. Itulah sama dengan sunnah. Yang lebih pelik lagi, sembahyang berjemaah tapi niat tak berjemaah. Apa benda ni? Sembahyang berjemaah tapi sembahyang masing-masing tapi berjemaah ikut imam. Ni saya pernah lalu benda ni. Niat masing-masing tapi ikut imam. La haula wala quwwata illa billah. Mas sembahyang apa ni? Gabungan, jamak antara sembahyang jamaah dengan sembahyang ifrad. Sembahyang seorang. La haula wala quwwata illa billah. Tak ada dalam sunnah Nabi SAW. Nabi dah ada perang Badar, Nabi pernah pergi perang Tabuk, Nabi pernah pergi perang Hunain, Nabi pernah mengalami apa tu? Embargo daripada orang musyrikin. Pernah ada perang Ahzab, 10,000 orang nak serang Madinah. Tak pernah, jom kita kumpul kat padang besar, kita buat sembahyang hajat. Tak pernah lalu kalau Nabi SAW. Yang Nabi buat ialah Quran Nazilah contohnya. Kalau habis musibah serangan musuh dan lain-lain. Ini Quran Nazilah kita buat, solat hajat beramai-ramai kita buat. Itu kita masalah musibah. Kemudian nak menang. Kemudian nak menang perangan, tak boleh menang. Dengarkan sunnah Nabi SAW. Apa dia nak periksa? Biasa nak periksa sekolah. Kenapa time periksa sekolah solat hajat penuh sekolah tu, melempar-lempar kereta, terparking tak boleh. Masjid isyak kosong. Mintalah hajat sembahyang isyak. Mintalah hajat anda ketika sembahyang isyak. So, kalau saya dah jadi cikgu, saya kata kita buat hajat beramai-ramai. Masa bila? Solat isyak berjemaah kat masjid. Itu je. Lagilah berjemaah bersama dengan imam. Solat fardu lagi. Mata qarraba ilayya 'abdun bi abi mimma aftaratuhu alayh. Tak ada seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan benda yang paling aku suka daripada solat fardu. Kan solat fardu solat yang paling power sekali. Sehingga para sahabat ada orang Badui jumpa Rasulullah, aku nak sembahyang solat 5 waktu je, aku tak nak tambah apa-apa. Nabi kata dia ahli syurga. Dia ahli syurga kalau dia benar. Kalau dia buat solat 5 waktu dan dia jaga betul-betul dan dia khusyuk jaga dan jaga perkara-perkara tersebut, maka dia akan masuk syurga. Ini kata apa? Betul kata tu ustaz dari Terengganu, Ustaz Isa Deraman tu kan. Bagus ustaz tu. Saya tengok YouTube dia. Dia kata apa? Orang Malaysia bila nak buat sembahyang hajat, maka ramailah berpusu-pusulah orang pergi sembahyang hajat. Nak pergi periksa. Tapi jemaah masjid tinggalkan. Mana ni meninggalkan yang sepatutnya buat kat masjid dan pergi cari yang ni. Ini sama juga macam sembahyang tarawih dan lain lah. Sembahyang tarawih penuh melimpah. Sembahyang fardu tak ada orang. Sembahyang tarawih tu tak boleh lagi. Masih sabit daripada hadis dalil Quran dan sunnah ada. Nabi ni sembahyang hajat berjemaah tak ada dalam sunnah Nabi SAW. Syekh Imam Nawawi kata ada, tapi berjemaah itu masih lagi dipertiadakan, tak ada dalam sunnah Nabi SAW. Tak percaya tanya Ustaz Ali. Ustaz Ali bantai pula.
Bukan dari sunnah Nabi SAW. Faham? Siapa tak berhati? Ada orang buat nak hajat tu lepas isyak, tapi patutnya rawatib dulu. Itu tak ada masalah. Mesti buat salat hajat dulu sebelum rawatib. Sebab hajat rawatib itu isu lain. Salat jemaah itu pun dah bid'ah. Ini sebenarnya sunnah. Syekh Muhammad Bazmul dia dah keluarkan. Masalah ni jelas. Apatah lagi kalau saya katakan tadilah, seperti saya sebutkan, dia letakkan pula kaifiat tertentu. Kalau beli satu buku Johari Alias, janganlah beli buku ni, tuan-tuan. Saya declare kat YouTube, nak keluar YouTube, keluarlah. Jangan beli buku solat sunat, himpunan solat sunat oleh Ustaz Haji Johari Alias. Penuh dengan bid'ah dalam kitab tersebut. Buka buku tersebut, ada sebut solat sunat cara hajat, cara pertama, cara kedua, cara ketiga, cara keempat, cara kelima, cara keenam, cara ketujuh. Solat malam Isnin, solat malam Selasa, solat malam Rabu, solat malam Khamis, solat malam Jumaat, solat malam Sabtu, solat malam Ahad. Mana ada solat malam Ahad, malam Jumaat? Nabi SAW kata jangan kamu mengkhususkan malam Jumaat dengan solat dan siangnya dengan puasa. Nabi larang mengkhususkan malam Jumaat dengan suatu solat tertentu. Maka macam mana buku tersebut kata ada solat sunat malam Jumaat, siap bagi kaifiat lagi dan bacaan-bacaan ni pula. Kamu datang dari mana ni? Kamu buat syariat yang baru ke? Nak buat solat sunat, buatlah umum solat sunat boleh. Tapi dia katakan ini solat sunat malam Jumaat dengan kaifiat yang tertentu, dengan bacaan yang tertentu, maka ini bid'ah yang mungkar. Ustaz takkan solat pun mungkar. Mungkar sebab kamu telah buat syariat yang baru, bukannya mungkar pada solat tersebut. Kalau dah buat, Ustaz, kalau dah buat, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kuat tu. Yang kuat. Wah, dengan semangat ni pakai steam dia ada mungkinan ada sebenarnya lah tentang solat di RNR. Yes, nah. Jadi ada orang sedang solat. Kita nak solat Jemaah. kasar dan jamaah. Jadi bolehkah kita berimamkan orang yang sedang solat, kita tak tahu pun dia solat apa? Okey, kalau kita nak buat solat kasar, tak boleh kita niat kasar dan kita tak tahu orang tu sembahyang apa. Kalau kita nak kasar. Tapi kalau kita tahu dia sembahyang tamam contohnya, maka kita kena sembahyang tamam. Tak ada kasar. Kalau imam sembahyang tamam, kita kena sembahyang tamam. Faham? Tak boleh kita sembahyang kasar, tak boleh. Sebab saya ada pengalaman. Satu Arab ni tegur saya, dia tak ikut tu. Saya katalah saya sembahyang makan solat, boleh kata dia. Oh, dia kata kalau kasar, kalau dia kasar, kita kasar boleh. Saya tak tahu dia orang tu sembahyang apa pun. Mungkin Pak Arab tu dia ambil umum juga. Dia tak silap juga, mungkin dia ambil umum. Dia ambil umum, iaitu dia kata ikut je lah. Kalau ikut, kalau saya, kalau ada orang solat, kalau RNR saya solat sendiri. Kalau tak ada jamaah lagi lah. Kalau tak ada jamaah lagi, dia buat jamaah sana. Kalau jamaah yang pertama, kita ikut jamaah. Jemaah-jemaah yang lain, kat sini berlakunya khilaf di kalangan ulama, adakah kita boleh ikut jemaah yang dah sedia ada, atau kita buat jemaah yang lain. Kalau kita ragu tak boleh buat jemaah yang lain, kita sembahyang seorang-seorang untuk qasar. Tapi kalau kita tahu dia jemaah dan dia sembahyang tamam, maka kita ikut jemaah tersebut. Afdal berjemaah. Afdal berjemaah. Kita nak tamam, tapi yang sedang melakukan tu kasar. Itu like no problem. Boleh. Yes. Kasar dia tak boleh ikut imam tamam. Walaupun Ustaz Rasul dia ambil pendapat boleh juga. Ustaz, kalau kita tak boleh sebenarnya. Dia sembahyang tamam tapi kita masuk lepas tahiyat awal. Ya. Lepas tu kita sembahyang kasar 2 rakaat je. Tak boleh. Tak boleh. Syekh bin Baz rahimahullah taala dan Imam Syafi'i, kalau kita ikut imam sembahyang tamam, kita kena sembahyang tamam walaupun masuk pada rakaat terakhir, walaupun dapat 1 rakaat. Ya, saya berbeza dalam masalah ni dengan Ustaz Rasul Dahri. Ustaz Rasul Dahri kata boleh. Dia kalau dia sempurna, kita tamam. Dia salat sempurna, kita qasar, boleh juga ikut. Saya tak. Jumhur ulama kata tak boleh.
Kalau tamam, kena tamam. Tapi kalau dia kasar, kita tamam, boleh. Sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang penting kita tak boleh kurang rakaat daripada imam, kecuali satu keadaan saja. Apa dia? Syekh Syawal. Oh, bukan perang. Iaitu kalau kita nak sembahyang maghrib, imam sembahyang isyak. Kita nak sembahyang maghrib, imam tengah sembahyang isyak. Takkan nak sembahyang maghrib 4 rakaat. Ini apa yang kita buat? Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam Syarah Bulughul Maram, dia kata kita pada rakaat ketiga tu kita stay, jangan bagi salam dulu, duduk je sampai tunggu imam salam, kita salam sama dengan imam. Jamak lah Ustaz, mana boleh. Jamak lah, cerita jamak lah ni. Memang lah. Oh puan, cerita jamak puan. Memang lah, mana boleh. Macam mana boleh berbeza waktu pula Baik, buat isyak langsung. Dia Imamul Haramain sebagai mazhab Syafi'i kata buat isyak dulu, kemudian buat maghrib. Namun yang afdal kita ikut turutan dia. Tak sabit daripada Nabi SAW, Nabi sembahyang terbalik. Nabi sembahyang ikut turutan. Kecuali sembahyang qada yang kita sebut itu. Nabi akan ikut turutan. Tapi kalau tuan rasa tak selesa, nanti untuk pelik jadi ni, apa lain macam sembahyang, kalau pergi ke tempat tak sunnah, jangan nak buat yang 4, buat isyak dulu, buat maghrib. Pun saya kata sah menurut sebahagian fuqaha. Sah menurut sebahagian fuqaha. Ini masalah yang tak ada dalil yang jelas dalam masalah tersebut. Namun yang afdal, yang sabitnya adalah ikut turutan yang datang padanya nas, ikut tu turutan. Nabi pernah sembahyang zuhur, asar, maghrib, isyak sekali dalam perang. Nabi ikut turutan. Nabi tak kata Nabi sembahyang isyak dulu baru Nabi bagi sembahyang yang lain-lain. Nampak tak? Kalau Nabi sembahyang zuhur, asar, maghrib, isyak, pada waktu isyak tersebut, Nabi tak sembahyang isyak dulu. Nabi sembahyang zuhur, asar, maghrib, isyak. Adakah berbeza niat? Tak ada masalah. Berbeza niat tak ada masalah. Mazhab Syafi'i dah mazhab yang paling luas dalam masalah niat ini. Contohnya kita masuk masjid, orang tengah tahu dia sembahyang sunat qabliyah atau sunat ba'diyah. Dia sunat ba'diyah, sembahyang zuhur ba'diyah. Kita nak sembahyang zuhur qasar, maka kita tepuk je lah dia. Tak ada masalah. Sebab dia 2 rakaat, kita pun 2 rakaat, tak ada masalah. Jadi kita jangan pula dia buat yang lagi hebat lagi sembahyang sunat. Sudah potong. Itu lawak ya. YouTube potong kepada yang edit video ni, sila potong part tu dia sembahyang sunat kan. Dia buat gaya tu. Tepuk kalau imam tu tak faham, tepuk lah. Kalau kat belakang kan, dia Allahu Akbar, dia siapa ya Allahu Akbar ni? Ketika tu tepuk lah, nak bagi tahu. Jadi kalau kita sembahyang sebelah dia, faham dah lah dia imam. Jangan pula tak. Jangan, saya tak nak jadi imam. Nak kena baca kuat lah tu. Dia tak hafal surah. Kalau tak hafal surah, baca Fatihah je. Kalau Allah pun tak lepas juga. Jangan lari. Ada setengah tu lari. Ada setengah tu buat tak faham. Dia sebelah dah Allahu Akbar. Dia buat tak faham, buat diam. Ni soalan ni pernah datang kat saya. Ustaz, boleh tak kalau saya buat tak tahu je? Sebab saya takut jadi imam. Biasanya perempuan yang kena. Perempuan boleh jemaah kat sebenarnya, tapi setengah orang tak faham masalah ni, dia tak jemaah. Perempuan jemaah, jadi dia takut nak kena baca surah kuat. Jadi bila takut, dia buat tak tahu, dia buat diam je. Orang sebelah pun ikut lah. Tak apalah, semoga yang sebelah tu dapat pahala, yang dapat berjemaah. Adakah orang macam ni, saya cakapkan sekali orang jemaah datang tepuk dia belum jadi, dia bukan jadi imam, tapi masa tu dia dah jadi imam ni, otomatik dia jadi imam dia. Maksudnya kita Allahu Akbar, kita ikut dia lah. Orang yang
pertama tu. Yes, automatik jadi imam lah. Dia jadi imam. Yes. Dia kena niat Memang dia dah jadi imam. Dia niat tak niat dia kena jadi imam juga. Dia bukan kalau saya berniat saya tak nak juga jadi imam kan. Tak boleh. Tepuk tu bagi tahu signal yang dia tengah jadi imam. Bila dah tepuk dah tahu dah dia imam dah. Ataupun duduk sebelah je, Allahu Akbar, orang takbir kuat-kuat sebelah dia, sebelah dia. Maka faham dah dia tu imam. Dia tak boleh nafikan dah benda tu pun. Dia kata tak, sembahyang sunat je tak ada masalah. Solatnya diteruskan juga. Dalil kita kata solat wajib boleh ikut sembahyang sunat, hadis yang sahih. Hadis Nabi sallallahu ketika lepas solat asar, satu solat, maaf bukan asar, saya tak ingat solat apa. Maka dia datang lewat masjid, tak ada orang dah sembahyang dah. Semua dah sembahyang. Mana Nabi sallallahu kata siapa nak bersedekah untuk dia untuk sembahyang asar ataupun sembahyang sekali lagi sembahyang sunat, dan dia ikut belakang supaya dapat berjemaah. Maka solat yang fardunya sekali lagi tu jadi solat sunat. Dari yang kedua hadis Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal solat kat masjid Nabi SAW, kan dia balik kampung dia dan dia solat jadi imam pula. Maka solat Muaz bin Jabal yang kedua tu bukan solat fardu lagi dah, fardu dah terlepas yang pertama tadi. Dia sembahyang dengan Nabi SAW. Maka solat yang kedua tu solat isyak, tapi solat isyak sunat. Ustaz, ada ke solat isyak sunat? Ya, solat isyak yang diulang. Contohnya kita sembahyang kat masjid, balik rumah isteri kata, "Bang, sembahyanglah sama dengan saya bang," kata. Kalau suami dia, "Okey, saya sunat badiah awak ikut je." Dapat juga jemaah. Suami buat macam tu. Tapi kalau dia nak sembahyang isyak sekali lagi, tak ada masalah. Kalau nak tunjukkan pada isteri dia cara sembahyang isyak, baca kuat apa semua, nak memperdengarkan bacaan yang kuat pada isteri dia dalam solat isyak tersebut, maka itu digalakkan juga, disunahkan, dibolehkan. Niat dia niat wajib ke sunat? Niat sembahyang isyak, Allah Ta'ala tahu wajib ke sunat. Saja sembahyang isyak kena Allah Ta'ala. Dia tak kata kalau kata dia tersebut wajib. Fardu. Kalau dia tersebut fardu, adakah maksudnya Allah Ta'ala kata silap sebut ni? Niat dia. Walaupun dia sebut fardu sekalipun, walaupun usolli fardhu, fardhu isyak, dia sebut kuat-kuat fardhu tu, lepas tu dia sembahyang, tetap juga itu isyak yang sunat. Sebab isyak yang kedua. Maaf lah, hari ni melawak banyak sikit. Kata apalah, kuliah lawak lah ni. Ustaz, ini terbalik pula. Katalah kita dah sembahyang, isteri dah sembahyang, Okey. dia husband balik, dia tak sembahyang, boleh tak? Boleh. Yang rajin tak hari ni, yang rajin bang, jom sembahyang isyak dengan abang sekali lagi. Abang nak jemaah, abang tak sembahyang isyak lagi. Itu lebih kena buat 4 rakaat, kena follow 100% sebab dia makmum. Mana boleh kata saya sembahyang sunat abang sembahyang 2 rakaat abang dia, abang sembahyang 4, tak boleh. Sebab makmum kena ikut imam yang tamam. Itu hadis daripada Ibn Abbas, riwayat Ibn Abbas kata tu. Ibn Abbas kata kami bila imam sembahyang tamam, maka kami pun sembahyang tamam. Ini kata Ibn Abbas. Betul, kalau kita pergi ke Mekah, walaupun kita duduk dekat Mekah, katakan Madinah 2 hari je, itu masih lagi dalam ruang musafir kan, 2 hari saja. Tapi kita pergi Masjid Nabawi, kita sembahyang rakaat 4 juga. Sebab kita ikut imam yang tamam. Tapi katakanlah kita pergi jalan tempat-tempat lain, tak sempat sembahyang kat masjid, maka kita sembahyang qasar. Oh, salahnya. Jelas tak? Fiqh ni jelas. Macam jelasnya. Isteri dah solat di rumah sendirian. Yes. Suami jalan balik, suami belum solat. Yes. Jadi dia nak solat tamam. Boleh ke isteri yang sudah solat? Boleh, saya sebut tadi. Jadi dia double lah. Tapi isyak yang kedua tu isyak yang sunat. Isyak yang kira sebagai sunat lah. Isyak yang sunat lah, tak wajib dah. Wajib dah pertama tadi. Kira sebagai sunat lah, walaupun wajib. Wajib yang pertama tadi. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW juga. Berdasarkan ketika satu hadis, ketika ada 2 orang lelaki yang musafir masuk masjid. Okey, tenang semua. 2 orang lelaki yang musafir masuk masjid, dan imam dah iqamah. Imam pula Bilal dah iqamah, muazzin dah iqamah. Maka dia tak sembahyang 2 orang lelaki ni. Habis dia solat, Nabi kata, apa yang menghalang kamu daripada kamu solat bersama jemaah tadi? Dia kata, kami dah solat ketika musafir tadi. Maka Nabi kata, jangan lakukan. Kalau kamu masuk masjid, orang sedang sembahyang berjemaah, kamu solat juga berjemaah. Jadi berapa kali dia sembahyang? 2 kali.
lelaki perempuan sama. Lelaki perempuan pun sama. Hukumnya sama. Tak boleh kata relax tak ada berjemaah juga. Lelaki perempuan bersama. Betul dia kata bila masuk masjid, bila masuk waktu sembahyang bersama dengan jemaah. Bersama al-jamaah. Sama sekali lagi, sehubungan dengan solat sunat maghrib terdapat dua sunnah. Pertama, antara solat sunat maghrib dan solat maghrib tidak boleh dipisahkan oleh perkataan. Maksud ini pula ini sunnah yang disebut. Imam Ahmad rahimahullah berkata dalam riwayat Al-Maimuni dan Al-Marwazi, disukai agar seseorang tidak berbicara sebelum mengerjakan solat sunat sebelum maghrib hingga ia mengerjakannya. Maksudnya lepas azan terus sembahyang, jangan cakap. Al-Hasan bin Muhammad berkata, aku melihat Ahmad apabila memberi salam dari salat maghrib, beliau berdiri tanpa berbicara, dan beliau tidak salat di masjid hingga masuk ke rumahnya. Sementara Abu Hafs berkata, alasannya Allah berkata makhluk bahawa Rasulullah bersabda, barang siapa salat 2 rakaat sebelum maghrib sebelum berbicara, maka salatnya diangkat ke illiyin. Tapi kita baca apa nota kaki bawah tu. Disebut Al-Munziri dan kita At-Targhib kitab as-salah, At-Targhib fi salah baina maghrib wal isya, dari Makhul bila menisbah kepada Nabi SAW bahawa beliau bersabda, barang siapa salat setelah maghrib sebelum berbicara sebanyak 2 rakaat setelah dan lain 4 rakaat, maka salatnya diangkat ke illiyin. Illiyin tempat yang tinggi. Beliau berkata hadis disebutkan oleh Ar-Razin, namun aku tidak melihatnya pada kitab sumber dan sanadnya munqati', terputus. Dengan demikian bersambung antara solat sunat dengan solat fardu. Sekian kutipan pernyataan beliau. Sunnah yang kedua, tidak dikerjakan di rumah. Tadi saya sebutlah, diriwayatkan daripada An-Nasa'i, Abu Daud, At-Tirmidzi, daripada Ka'ab bin Ujrah bahawa Nabi SAW mendatangi masjid Bani Abu Abdul Ashhal. Beliau bukan Ashhal. Beliau salat maghrib mengimami mereka. Ketika selesai salat, beliau SAW melihat mereka mengerjakan salat sunat sudah maghrib. Nabi nampak diorang ni sembahyang dekat masjid sunat. Maka beliau bersabda, ini adalah salat di rumah-rumah. Ini salat kat rumah. Ibnu Majah mengutip dari hadis Rafi' bin Khadij dengan lafaz, kerjakanlah kedua solat rakaat ini di rumah kamu. Okey. Maksudnya bahawa petunjuk Nabi SAW adalah mengerjakan kebanyakan dari solat-solat sunnah di rumahnya, sebagaimana disebutkan oleh kitab sahih daripada Ibnu Umar, aku menghafal dari Rasulullah SAW 10 rakaat, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sudah ni, 2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sebelum isyak, dan 2 rakaat sebelum subuh. Nampak? 2 rakaat sudah maghrib di rumahnya, 2 rakaat sudah isyak di rumahnya. Dalam sahih Muslim dari Nabi SAW, dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, biasanya Nabi SAW salat di rumahku 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian beliau keluar dan salat mengimami manusia, salat fardu. Kemudian masuk balik ke rumah, salat 2 rakaat. Dan beliau SAW salat maghrib mengimami manusia. Beliau masuk dan salat 2 rakaat. Masuk ke rumah balik, salat 2 rakaat ba'da isyak. Beliau salat isyak mengimami manusia, main masjid pula. Kemudian masuk balik rumah, sembahyang pula ba'da isyak. Cantik hadis ni, riwayat Bukhari, jelas. Riwayat Muslim. Tapi kalau tak praktikal Ustaz, kita nak duduk di masjid daripada maghrib sampai isyak, yelah, sekarang kalaulah boleh kita buat macam tu. Ini kalau kita dekat rumah, tak ada urusan. Kalau kita duduk hotel 1 kilometer jauh, pergi umrah contohnya, maka tak praktikal nak patah balik. Jadi kita kata ini sekiranya rumah-rumah anda dekat dan tak ada urusan, boleh lakukan di rumah, buatlah di rumah. Itu yang afdal. Bukan sekadar tak boleh. Dia sebut tadi kan, bukan tak boleh, sekadar ini yang afdal. Begitu juga dinukil daripada beliau SAW tentang salat sunat subuh. Sungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam mengerjakan 2 rakaat tersebut di rumahnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Hafsah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Bawah tu dari Hafsah dari bawah Rasulullah SAW, apabila muazzin selesai mengumandangkan azan untuk salat subuh dan tampaklah subuh, maka beliau salat 2 rakaat yang ringkas sebelum salat ditegakkan. Nampak Nabi buat dekat rumah qabla subuh. Dalam Sahihain Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam biasa salat 2 rakaat setelah Jumaat di rumahnya. Dia Jumaat pun di rumah. Pembahasan tentang salat sunat sebelum dan sesudah Jumaat akan diulas ketika menyebutkan petunjuk beliau tentang salat Jumaat. Nanti kita akan tengok. Itu ada orang tanya kan, salat sunat qabliyah Jumaat itu, insya-Allah pada huraiannya pada salat Jumaat nanti.
Hadis di atas selaras dengan sabda Nabi SAW, wahai sekalian manusia, salatlah di rumah-rumah kamu. Sesungguhnya seutama-utama salat bagi seorang adalah salat di rumahnya, kecuali salat fardu. Termasuk petunjuk beliau SAW adalah mengerjakan salat-salat rawatib dan sunnah lainnya di rumahnya, kecuali kerana suatu sebab yang menghalanginya. Ya, ada sebab lah, ada kuliah jauh, nak balik rumah tak sempat. Kalau balik rumah isyak dah masuk, contohnya. Dia semayang dekat kata dia balik kerja. Dia kerja kat Kelang, duduk kat rumah kat KL. Lepas semayang maghrib, dia semayang dekat masjid. Dia tahu kalau dia balik rumah isyak dah masuk, maka dia semayang lah kat masjid tadi. Sebelum petunjuk beliau SAW mengajarkan salat fardu di masjid, kecuali ada faktor-faktor tertentu yang menghalanginya, seperti safar, sakit, atau hal-hal lain yang menghalanginya untuk datang ke masjid. Sikit lagi lah, Nabi SAW tidak mengerjakan salat sunat saat safar, kecuali 2 rakaat sebelum subuh dan salat sunat witir. Maka Nabi SAW bila dia musafir, dia tak buat sunat rawatib. Ialah sembahyang qasar. Kalau qasar tu dirawatibkan, apa gunanya? Qasar kan, ambil sembahyang penuh je. Betul tak? Kalau sembahyang qasar tak ada rawatib, ambil penuh kan je sembahyang fardu. Sebab fardu tu lebih afdal daripada sembahyang sunat. Perhatian dan keseriusan beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap solat sunat subuh lebih serius dibanding dengan solat sunat lainnya. Oleh kerana itu Nabi SAW tidak pernah meninggalkan solat sunat ini bersama solat witir, baik saat mukim maupun safar. Lepas tu mazhab Hanafi kata wajib solat sunat witir. Imam Ahmad kata siapa berterusan meninggalkan solat sunat witir tak boleh jadi saksi. Mazhab Syafi'i je agak longgar sikit masalah ni. Ya. Ketika dalam perjalanan, beliau SAW sentiasa melaksanakan solat sunat fajar, iaitu solat qabliyah subuh, dan solat witir tanpa melaksanakan solat sunat yang lain. Tidak pernah dinukil bahawa beliau SAW melaksanakan solat sunat selain keduanya. Atas dasar ini, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tidak melebihkan dari 2 rakaat seraya berkata, aku biasa safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum, di mana mereka tidak melebihkan saat safar dari 2 rakaat. Mana kasar-kasar dia. Pernyataan ini meski mengandung kemungkinan bahawa yang dimaksud adalah mereka tidak mengerjakan salat 4 rakaat, bukan mereka tidak salat sunat. Namun dinukil bahawa Ibnu Umar, bahawa beliau ditanya tentang solat sunat zuhur saat safar, maka beliau menjawab, sekiranya aku mengerjakan solat sunat, saya aku mengerjakan solat fardu secara sempurna. Perkataan ini menunjukkan kepemahaman Ibnu Umar yang sangat mendalam, sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada musafir mengerjakan separuh salat 4 rakaat. Sekiranya disyariatkan salat 2 rakaat sebelum dan sesudahnya, tentu mengerjakan salat fardu itu sebanyak 4 rakaat lebih utama. Selesai. Seterusnya, mana yang lebih utama, salat sunat subuh ataupun salat sunat witir? Para fuqaha berbeza pendapat tentang mana yang lebih utama di antara 2 salat. Adakah salat sunat subuh atau salat sunat witir? Terdapat 2 pendapat yang tidak mungkin diunggulkan salah satunya. Mana dulu pendapat tu kuat, ya? Sebab sebagaimana mereka berselisih tentang wajibnya solat witir, ulama berselisih tentang solat witir tu wajib atau tidak. Demikian juga mereka berselisih tentang wajibnya sunat subuh. Aku pernah mendengar Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata, sunat subuh menempati posisi sebagai pembuka amal, sedangkan solat witir adalah penutup amal. Cantik tu. Oleh kerana itu Nabi SAW membaca pada sunat subuh dan witir 2 surah Al-Ikhlas. Kemudian 2 surah Al-Ikhlas, iaitu Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Satu Qul ya ayyuhal kafirun, satu Qul huwallahu ahad. Qul ya ayyuhal kafirun menguatkan tauhid al-uluhiyah. Qul huwallahu ahad menguatkan tauhid ar-rububiyah dan tauhid al-asma' was sifat. Yang saya akan huraikan pada kuliah minggu depan biidznillah taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, kami lawan solat sunat lepas pada asar. Tapi ada hadis masa ni macam-macam. Kami selalu lepas asar dia buat. Itu yang dibincangkan ulama. Kita bincang minggu lepas, itu khas untuk Nabi SAW. Sebab Nabi SAW dalam masalah ni ada 3 pendapat, ataupun 2 lah, saya tak ingat sangat. Yang pertama, itu khas untuk Nabi, yang kita bincang dalam kuliah lepas.
Sebab kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi ni bila dah buat satu solat sunat, Nabi akan berterusan melakukannya. Nabi tak akan tinggalkan. Sebab Nabi pernah qada sembahyang ba'diyah Isyak, ba'diyah Zuhur itu lepas asar, dan Nabi berterusan melakukannya. Nabi ni bila buat satu solat sunat, Nabi tak suka buat dan berhenti, buat dan berhenti. Satu. Yang kedua, pendapat yang kedua kata, iaitu Nabi buat pada awal asar. Ini sebagian ulama kata awal asar boleh sembahyang sunat. Tak tahu awal asar tak awal asar, itu matahari tengah panas lagi. Itu awal asar. Itu pendapat yang kedua. Jadi kita kata satu yang pendapat itu yang khas untuk Nabi, yang kedua kata itu di awal asar. Adapun selepasnya tak dibenarkan juga. Wallahu alam, ar-rajih yang kuat saya pilih pendapat yang pertama tadi, itu khas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab wallahu alam tak sabit daripada para sahabat yang lain yang melakukan solat sunat lepas asar. Macam yang Sebab Isyak lepas asar lah. Jadi kat sini sabit kerana kecuali solat sunat zawatul sabab, solat sunat bersebab lah. Masuk masjid, saya akal-akal. Kalau dapat solat rakaat, dapat satu rakaat, maka dapatlah witir. Kalau tak dapat, tak dapat witir tersebut. Maka bagi salam terus. Dah habis dah waktu witir. Kalau dapat satu rakaat, okey, dapat satu rakaat, maka dapat witir, teruskan saja. Kalau tak dapat, baru start Allahu Akbar, Allah dengan azan dah. Bagi salam terus. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Habis, selesai. Tentang solat witir juga, yang mewajibkan solat witir bagi pencerahan sih. Sebab Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya. Dan Nabi kata, Nabi wasiat kepada para sahabat, jangan kamu tinggalkan tiga perkara, antaranya ialah solat witir. Sebab itulah Imam Mazhab Abu Hanifah memandang bahawa benda tu wajib, sebab Nabi tak pernah tinggalkan. Jadi kalau dipegang pendapat itu, maka ada 6 solat dalam satu hari lah. Itu dia yang kita kata, banyak lagi solat yang wajib. Solat sunat tahiyatul masjid pun wajib menurut sebagian ulama. Jadi yang Nabi kata 5 kali sehari semalam itu, iaitu yang sehari semalam dilakukan. Sehari semalam dilakukan. Yang pusingan dia 5 waktu sehari semalam. Adapun kerana ada bersebab, witir, witir sebagai penutup kan, dan tahiyatul masjid, apa lagi? Solat, kalau dia nazar solat wajib. Maka betul kita wajib antara hujah mazhab Syafi'i itu dah dia. Macam Haji dia sebut tu, itulah hujah mazhab Syafi'i. Kalau kita kata witir tu wajib, maka kita dah kata 6 waktu solat. Hujah ni telah di-argue balik, ditolak balik oleh ulama yang kata wajib tadi. Dia kata kalau wajib, banyak lagi yang wajib. Tahiyatul masjid wajib, solat nazar wajib. Jadi kamu dah kata solat wajib tu ada 6. Jadi dia kata jawab balik lah, solat yang sehari semalam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita mahu satu lagi soalan Ustaz berkaitan dengan Ustaz sebut solat sunat itu masih Ustaz tak pernah buat kan masa dah kita wajib. Kata kita masuk ke masjid, kita dah buat solat sunat di rumah. Jadi kita ke masjid, belum tamat lagi, kita boleh buat tahiyatul masjid. Ya. Tak termasuk sebab kita dah bersolat. Tak. Tahiyatul masjid juga. Tapi Rasul tak pernah buat tahiyatul masjid. Kita buat ke? Rasul tak pernah buat tahiyatul masjid. Buat ke? Pula Nabi suruh. Sebab wajib. Nabi marah orang tak sembahyang tahiyatul masjid. Ketika khutbah pun Nabi kata bangun, sembahyang 2 rakaat. Maknanya walaupun masuk, walaupun belum dah azan, kita boleh buat. Selagi tak iqamah, kamu masuk masjid, maka solatlah kamu dengan solat tahiyatul masjid. Ya, solatlah tahiyatul masjid. Masuk masjid. Nabi kata apa? Tidak boleh seorang masuk masjid sehingga solat 2 rakaat. Yes. Kalau apa tadi Puan cakap? Kalau dah azan kita Masuk tu lain cerita. Kalau masuk tahiyatul masjid ialah jangan kita masuk masjid dalam keadaan kita tidak bersolat. Kalau imam dah sembahyang zuhur, masuk je lah. Dan itu dah terlepas tahiyatul masjid lah. Maksud poin tahiyatul masjid adalah jangan duduk tanpa solat. Jangan duduk tanpa solat.
Hadis Nabi SAW, bila seorang kamu masuk masjid, jangan kamu duduk sehingga solat 2 rakaat. Ada waktu-waktu. Surau kalau azan 5 waktu sehari semalam, ada azan, ada iqamahnya, ada imamnya, maka itu sembahyang juga. Kalau tak ada, maka kalau macam musalla, kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada, itu tak, bukan masjid. Walaupun tak buat sembahyang Jumaat. Ketika diharamkan solat waktu diharamkan solat, kena kita boleh, perlukah juga kita buat Tahiyatul masjid. tahiyatul masjid? Ya, itu kata waktu haram solat ialah waktu solat yang sunat mutlak. Adapun solat zawatus sabab, solat bersebab, maka dibolehkan kita solat pada waktu tersebut. Contohnya solat sunat wudu, solat tahiyatul masjid, solat sunat istikharah mengikut pendapat yang lebih kuat. Kalau solat istikharah mengikut pendapat yang lebih kuat, Walaupun dalam period itu. walaupun dalam period yang haram. Contoh kita masuk masjid pada pukul 6.30 petang, maka tahiyatul masjid tak? Tahiyatul masjid. Lepas tu saya katakan, kalau kita nak pergi Masjid Nabawi, kita nak sembahyang kat dalam Raudhah contohnya, kita masuk lepas asar, maka kita masuk terus pergi sana niat sembahyang tahiyatul masjid. Jangan buat solat sunat mutlak, sebab tak disunahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sunat witir tu mana lebih afdal? Selepas Isyak ataupun waktu yang awal? Bergantung pada puan macam mana. Kalau puan jenis tidur tak boleh bangun sampai pagi, maka sembahyanglah witir sebelum tidur. Kalau jenis yang boleh bangun pagi, maka witirlah lepas bangun, dan itu lebih afdal. Nabi kata ij'alu akhir salatakum al-witra. Jadi kalau solat terakhir kamu ialah solat witir, itu lebih afdal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.